بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسولا. Tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah tuan-tuan, pada malam ni kita menyambung lagi kitab Madza Khasir Al-Alam Bi'intatil Muslimin, karangan Maulana Abu Hasan Ali An-Nadwi. Kita masih lagi di dalam bab yang membicarakan tentang contoh masa kekuasaan Khulafa Ar-Rasyidin adalah contoh peradaban yang terbaik. Kita dah mulakan sedikit hari itu, maka kita nak sambung sedikit lagi malam ni. Kemudian dalam, tak silap saya, dalam malam ni dia akan masuk beberapa perkaitan juga dengan Kristian, seingat saya lah. Tak apalah, kita try tengok macam mana, insyaAllah. Baik. Jadi saya nak sambung lah, masuk kepada subtopik yang baru di bawah dalam bab Khulafa Ar-Rasyidin juga, yakni pengaruh pimpinan Islam kepada kehidupan umum. InsyaAllah saya sambung. Sungguh kelompok pelopor dari sahabat-sahabat Rasulullah SAW pantas dapat membahagiakan umat manusia di bawah naungan dan pemerintahannya, dapat berjalan menurut pimpinannya dengan langkah yang lurus, tujuan yang benar selurus-lurusnya, pantas dapat memakmurkan. Bahasa Indonesia ni, pantas ni maksudnya dapat lah, ataupun dapat juga memakmurkan dan mententeramkan dunia ini di masa kekuasaannya, dapat menyuburkan bumi dan mensejahterakannya. Mereka lah sebaik-baik petugas atau pemimpin yang berdiri memperbaiki keadaan bumi dan menjaganya. Dia contoh panjang lah, dia punya huraian dia ni. Firman Allah Subhanahu wa taala, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Surah Al-Mulk ayat 2. Yang mana Allah menjadikan mati dan hidup supaya dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalannya. Dan firman Allah dalam surah Al-Kahfi ayat ke-7, inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Sesungguhnya Allah telah menjadikan apa yang ada di atas muka bumi ini sebagai perhiasan. Zinah ni perhiasan, agar Allah menguji mereka. Linabluwahum ayyuhum ahsanu amala, barang siapa dalam kalangan mereka yang lebih baik amalannya. Maulana Abu Hasan Ali An-Nadwi berumai dua dalil ini, ada komplimen dalam kedua-dua dalil ini. Surah Al-Mulk satunya ayat 2, satu lagi surah Al-Kahfi ayat 7. Kedua-dua ayat ini dia ada kalimat ahsanu amala. Tuan-tuan kalau buka di dalam tafsir, kalimat ahsanu amala ni dia bincang panjang. Bagaimana tafsir yang dibawakan, saya rujuk di rumah ni Ibn Katsir lah. Bila kita boleh Google, ada banyak lagi jalan lain, zilatul fi zilil Quran, dan banyak beberapa tafsiran yang lain. Bila menceritakan tentang ahsanu amala, ai aqbahul amala, maksudnya bila mana kata Allah nak tengok sebaik-baik apa tu, yang mana lebih baik. Dia bukan Allah nak tengok which did is good, bukan, tetapi Allah nak tengok which did is better, ahsan, yang lebih baik. Dalam kalangan yang baik, dia nak yang Allah nak yang lebih baik. Baik tuan-tuan, aqbahul amala, setengah tafsir dia sebut macam tu, ahsanu amala ai aqbahul amala, bermaksud Allah jadikan muka bumi ini sebagai perhiasan bagi kita. Kemudian yang satu lagi dalam surah Al-Mulk, Allah jadikan kehidupan dan kematian untuk kita ni, semua itu linabluwakum. Yang satu lagi linabluwahum, yang kum tu kamu, yang hum tu mereka. Kedua-duanya dia pakai lam ta'lil, ataupun dalam nahwu kita kata lam kai. Lam ta'lil, lam kai sama lah. Linab, agar nak uji kita, ibtila, nak uji, nak tengok kita siapa dalam kalangan kita yang amalannya itu lebih baik, better amalan dia, ai aqbahul amala, ataupun lebih buruk amalan dia.
Semua dia tak sebut dalam Quran aqbahu, tapi dia membeza-bezakan. Bila kita nak cari yang lebih baik, nak cari yang better, sekaligus dia akan sort secara tak langsung. Ada yang worse, kan? Worse ke? Better, worse lah, kan? Good, better, best. Bad kan? Bad, worse lagi teruk. Worse sama dengan best, kan? Worse lawan dia best. So bad lah, no? So dia nak cari yang better dan sekaligus dia nak cari yang bad lah. Itu dalam tafsir. Dan tuan-tuan, ke semua tafsir, saya nak kata semua tafsir tak berani, tapi setakat semua tafsir yang saya buka, saya lapik dengan yang tu, semua akan menukilkan sebab Allah menyebut ahsanu amala dan tidak menyebutkan aktsaru amala. Allah nak tengok amalan siapa yang lebih baik, bukan Allah nak tengok amalan siapa yang lebih aksar, yang lebih banyak. Di sini memberi pengertian kepada kita kualiti ibadat lebih penting daripada kuantiti ibadat. Bukan bermaksud buat amalan yang banyak itu tak bagus, tetapi mencantikkan, menjaga kualiti ibadat kita itu jika dibandingkan dengan memperbanyak ibadat tanpa menjaga kualiti. So the best adalah yang menjaga kualiti. Sebab tu kita tadi perbandingan antara yang dua yang baik. Jadi antara memperbanyakkan ibadat pun baik dan menjaga kualiti ibadat meskipun sedikit, ini lebih baik. Itu yang bincang kenapa Allah guna ahsanu amala, Allah tak guna aktsaru amala. Ada hadis Nabi SAW kata, wa inna ahabbal a'mal ila Allah ma duwima alaih wa in qal. Amalan yang paling Allah sayang ada pada seseorang hamba itu amalan yang dawam, yang istiqamah, wa in qal, walaupun amalan itu sikit. Walaupun sikit tapi dia istiqamah, Allah lebih sayang amalan itu. Dan tuan-tuan, ini memberikan satu konotasi kepada kita bahawa agama ini bukanlah lagi teruk kita buat, lagi banyak kita buat, ibadat itu lagi teruk, lagi bagus. Dia macam tu. Kita tak boleh rasa agama ni lagi dia tekan kita, lagi kita rasa penat, lagi kita rasa letih, lagi bagus agama kita. Agama bukan bersifat begitu. Sebab agama dia bukan hukuman. Agama dia cara hidup. Agama dia panduan. Agama dia mengeluarkan kita daripada penyembahan sesama manusia, sesama hamba, kepada penyembahan kepada Allah yang Esa. Agama adalah tauhid. Agama adalah kemerdekaan. Jadi agama bukan datang untuk tekan kita, bagi kita letih, bagi kita penat sampai kita rasa seksa dah. Maka kita rasa inilah sebaik-baik agama. Itu bukan sifat agama. Saya tahu benda ni saya sebut ni dia mungkin macam klise, tapi saja saya ulang-ulang. Sebab kadang-kadang kita sendiri akan rasa bila kita penat, letih buat satu-satu kerja tu, memang ada hadis dan banyak riwayat menyebutkan keletihan Allah akan beri ganjaran, kan? Yang sebenarnya sebut sebelum ni, ma yusibal mu'min min wasabin wala nasabin wala saqamin wala hazanin hatta alhamiyahumuhu illa kufira bihi min sayyiatih. Memang dalam disebutkan kesakitan, kedukaan, kesedihan, kepenatan, Allah akan hapuskan dosa. Benar. Benar. Tetapi bukanlah bermaksud agama ini dengan mencari letih. Itu sebagai tanda lagi letih kita, lagi kuat, lagi betul agama itu. Itu bukan sifar dia. Meskipun letih itu boleh, tak salah, memang okey lah letih dalam beribadat. Tetapi maksud saya bukan mencari letih, dan bukan bermaksud lagi letih aku, lagi kuat agama aku. Macam tu. Kadang orang nak ligan sampai berpuluh-puluh rakaat tahajud, dengan dia tak menjaga rukun semayang itu, dia tak menjaga tertib semayang itu. Misalnya di sudut Tokmaninahnya dia tak jaga, di sudut tajwid bacaannya dia tak jaga, sebab dia nak kejar aku nak buat 40 rakaat malam ni saja, contohlah. Itu maksudnya itu. Dia memperbanyakkan amalan sungguh-sungguh sampai dia tidak ada ruang untuk dia dengar kuliah, sampai tidak ada ruang untuk dia baca Quran, baca buku, pergi mengaji, pergi menadah. Tak ada ruang. Sebab dia mengejar ritual dia seorang-seorang. Maka di dalam ahsanu amala inilah Allah nak beritahu kepada kita, Allah uji kita
Nak tengok dalam kalangan kita ini, siapa dalam kalangan kita yang ada ahsan. Ahsan ni tuan-tuan, di sudut sorof, dia punya wazan ni sama dengan Islam. Sama wazan dia. Dia af'ala. Af'ala yuf'ilu if'alan. Jadi aslama yuslimu islaman. Jadi ihsan ini ahsana yuhsinu ihsanan. Dia punya masdar dia. Dia punya orang yang buat itu, fa'il dia muhsin. Sebab tu kalau Islam kita panggil muslim. Nampak tak dia punya sama wazan tu? Muhsin. Okey. Sebab tu kita panggil orang yang ihsan muhsinin. Muhsinin. Apa maksud ihsan? An ta'budallaha ka'annaka tarah. Sembahyang, sembah Allah seperti mana kita lihat Allah. Dan kalau tak mampu nak rasa begitu, fa innahu yarak. Allah melihat kita. Bahasa mudah dia ihsan ialah merasai keberadaan Tuhan. Merasai keberadaan Tuhan. Ada orang beragama tanpa ihsan, maka dia mungkin banyak baca kitab, dia mungkin banyak hafal surah, dia mungkin banyak melazimi wirid, tetapi tanpa ihsan, maka dia mungkin tak memuliakan jiran dia. Dia mungkin berpandang rendah kepada orang lain. Mungkin dia akan ujub, nampak diri dia seorang saja lebih, orang lain semua kurang belaka. Inilah orang yang berilmu tanpa ihsan, orang yang menjadi muslim tanpa muhsin. Sebab itu hadis Jibril bila dia mai tanya Rasulullah SAW itu, dia tanya 3 rangkai ni sekali: Islam, iman, ihsan. Kena duduk sekali 3 ni. Sebab tu masa pembentukan sufi dulu ni, zaman pembentukan sufi ni, dibincangkan tuan-tuan bagaimana Islam di sudut rukunnya dah ada para ulama, di sudut imannya telah ada para pemikir yang bincang, tetapi di sudut zuq, di sudut rasa belum ada. Maka masa tu mulalah timbul ribat madrasah sufi. Ini zaman-zaman sebelum Al-Ghazali lah, satu kurun sebelum Al-Ghazali. Zaman Al-Ghazali kemuncak sufi. Lepas pada tu lagi kemuncak sebenarnya lepas pada tu, tetapi dia mula masuk kepada batini dan sebagainya. Tetapi zaman kehebatan ni, saya ingat saya selepas zaman Al-Ghazali lah, sebab mereka ni banyak terkesan dengan Ihya Ulumuddin. Baik. Maka sufi ialah soal rasa. Sebab tu dia orang itu dia boleh jadi sufi, dalam masa yang sama dia di sudut saya nak sebut pun sensitif, tapi dia boleh jadi sufi, tapi dalam masa sama dia mungkin dia memilih kepada manhaj yang misalnya salah misalnya, tetapi di sudut rasa dia sufi. Boleh jadi lagu tu. Hari ini tuan-tuan, tak apalah, macam saya nak kata, kita ni beragama ni dah terbahagi-bahagi dah. Sekarang ni dah kita jumpa dengan kelompok sebahagian besar dalam agama ni tuan-tuan, sebahagian besar dalam kehidupan masyarakat beragama ni, sebenarnya tuan-tuan dia tak pernah peduli pun. Wallahi saya jumpa kebanyakan kita duk rasa pasal kita duk kelompok kita. Cuba kita keluar berkawan dengan anak muda naik motor, berkawan dengan pakcik-pakcik kampung, berkawan dengan orang jabat-jabat, dia tak pernah peduli pun. Dia tak pernah ambil tahu ustaz ni jenis mana, ustaz ni kepala dia mazhab apa, ustaz ni jenis. Dia memandang sama. Yang baik dia ambil, yang buruk dia tolak. Golongan ini sedang ramai sekarang tuan-tuan. Sebenarnya perang kita ni, perang yang tak berkesudah ni, perang kelompok kecil, tetapi sorakan itu terlalu kuat, menyebabkan orang menyangka bila rapat dengan dunia beragama ni kena masuk, kena perang, kena serang, kena hantam, kena label. Sedangkan orang yang menjalani agamanya itu dengan jalan yang harmoni, lebih ramai sebenarnya yang happy, yang beribadat, berkawan, menghormati, memuliakan. Ada ruang untuk berbeza, ada ruang untuk menghormati. Saya fikir golongan ini lebih ramai. Tetapi golongan ini kadang-kadang dia jadi satu perangai yang, satu sifat yang, aku nak talah ke mana ni, aku nak pergi ke mana ni. Banyak saya jumpa tuan-tuan. Ya ustaz, saya duk tengok YouTube ustaz ni, lepas tu member saya kata jangan ikut ustaz ni salah. Tanya saya, betul ke dia salah ustaz? Mana saya nak tahu. Kata pasal apa dia salah? Pasal dia ni jenis bid'ah ni. Kata aku tu. Dia apa jenis salah? Dia ni jenis Wahabi ni. Aku tu. Jadi ada ni tukang-tukang duduk di belakang duduk kita ni.
tak apalah bid'ah ke apa ahli kubur, ahli capal, macam orang kata ni kan, Wahabi lah, capal lah, apalah. Datangkan hujah, bincang elok-elok, tengok. Bukan dia main hang cop, hang jangan tengok dia. Cop hang jangan dengar dia. Cop. Agama bukan cop. Ya. Akhirnya golongan ni tuan-tuan, kita akan sampai bab tu lagi. Ya. Golongan ini dia akan jemu dengan agama. Dekat Amerika Syarikat dan dekat Eropah lah, saya langkau ni. Saya nak cerita sekali lagi, tapi saya sebut bila. Dekat Eropah, satu kelompok agama yang paling tinggi naik. Dia panggil apa tuan-tuan? Istilah dia pakai akronim SBNR. Dulu dia panggil Atheist lawan Agnostis. Saya ingat istilah tu. Atheist dengan Agnostis. Atheist ni orang tak percaya Tuhan. Ya? Agnostis ni orang yang dia bukan tak percaya Tuhan, tapi dia kata Tuhan tak boleh dibuktikan. Itu istilah saya pakai ni. Selagi Tuhan tak boleh dibuktikan, akhirat tak boleh dibuktikan, maka aku skeptik. Bukan tak percaya, tapi aku KIV. Ini agnostis, orang yang berfahaman agnostis. Tapi sekarang agnostik ni, agnostik lawan ateis. Dulu sering dalam wacana akademik tentang usuluddin lah, berisi Eropah ni dia panggil religion, perbandingan agama dan ketuhanan ni, akan timbul lah ateis versus agnostik ni. Sekarang ada satu fenomena baru, bukan fenomena, senario baru, dia panggil SBNR. SBNR maksud dia apa? SBNR, spiritual but not religious. Tuan cari untuk tuan nak baca. Banyak artikel jurnal pasal dia. Artikel dia pasal dia, kajian pasal dia banyak. Spiritual but not religious. Orang begini di Eropah sangat banyak sekarang di barat. Bagi mereka, kami ni memang percaya Tuhan, tetapi kami percaya Tuhan dalam arti kata yang kami faham. Ingat tak saya pernah sebut banyak kali dah di surah ni dan di surah lain. Dah ada golongan tu. Golongan yang saya sebut sebagai neo-murji'ah, fikratul irja', yang mana bagi dia faham Tuhan cara dia faham. Walaupun aku laki, aku pergi Mekah pakai tudung, hampa hina aku, tapi Allah faham aku. Nah, sebab tu aku tak kena apa-apa kat sini kat ni. Walaupun aku perempuan tapi aku pakai macam laki, aku boleh pergi Mekah, Allah panggil aku. Awak hampa pergi Mekah, hampa kata Allah panggil hampa tetamu Allah. Aku pergi Mekah, hampa tak kata aku tetamu Allah. Dia faham cara dia. Ini di Malaysia sebagai contoh ni. Di barat dah lama dah benda ni. Seingat saya dia makin subur selepas World Trade Center punya kes tu. SBNR, spiritual but not religious. Aku percaya spiritual, dalam kita panggil apa, metafizik kan? Bukan metafizik. Jatuhlah lebih kurang percaya spiritual, rohani itu rasa, tetapi tidak beragama. Aku tak follow set of rules agama. Kamu nak semayang ke, kamu nak pergi gereja ke, suruh tutup aurat ke, jangan makan babi ke. Kan Yahudi pun tak boleh makan babi, kan orang Kristian pun kena bertutup juga sebenarnya, tapi dia pun tak tutup, tak pergi semayang, tak pergi gereja. Bahkan 70% orang yang pergi gereja di Eropah ni, kajian saya baca banyak kajian tadi, antara kajian PEW ni apa, satu web PEW researcher ni, satu web research yang banyak juga dia keluarkan statistik menarik juga, ya. Hampir 70% orang di Eropah kadang-kadang dia pergi gereja ni hanya untuk memenuhi tuntutan komuniti, bukan atas rasa dia itu betul-betul Kristian. Penyakit ini dah pun melanda Kristian, dan Kristian sebenarnya dah rosak dah tuan-tuan. Kristian dah rosak. Meskipun Kristian sekarang agama nombor 1 paling tinggi di dunia, tetapi agama yang the fastest growing ialah Islam. Dan menjelang tahun 2050, Islam akan jadi agama yang paling besar di dunia. Dan juga menurut kajian PEWresearch.com ni, dia kata, dan negara yang akan mendahului ialah apa? India. Dan yang menarik dia tuan-tuan, dalam Win Gallup International Research.com ni, Win Gallup GALLUP ni, kajian yang latest bermula tahun 2015 sampai sebelum Covid menunjukkan trend beragama, tak kira regardless agama apapun, tapi trend beragama, youngsters, orang muda mula cenderung minat ke arah agama since 2015 sampai sebelum PKP lah. Itu tempoh kajian mereka. Saya ingat itu benar. Di Malaysia pun gelombang UAI kita tak boleh elak.
Kita tak boleh nak nafi gelombang UAI antara penyumbang terbesar Ustaz Azhar Idrus, no? Yang orang muda banyak masa tu. Dan Ustaz juga meraihkan sebut orang muda geng kita semua tu banyak gelombang itu, dan sekarang masih lagi diteruskan. Kita pergi di masjid dan di surau banyak anak-anak muda, memang banyak. Tetapi yang mendahului trend itu sebenarnya, kalau short ikut country, Thailand nombor 1. Dan tentulah Buddha lah. Nah, rupanya saya pun baru tengok, oh rupanya Thailand. Nah, tapi kajian ni dia buat dekat Asia ya. Nah, Thailand nombor 1. Dan Buddha, anak-anak muda dia mula dekat dengan agama dia. Tapi Hindu, penganut dia sangat kuat dengan agama dia, sangat kuat. Namun lately ni bukan lately, dalam kawasan yang moden, kawasan yang urban, dia banyak meninggalkan agama dia dan dia masuk Kristian. Begitu juga dengan Buddha China yang masuk Buddha yang di Malaysia. Kebanyakan dia bila dia dah masuk alam pekerjaan, dia akan masuk Kristian. Sebab Cina nombor 1 dunia, rakyat dia yang tak percaya Tuhan, nombor 1 dunia. Nah, ini kajian lah. Mungkin faktor komunis dan sebagainya. Walaupun Buddha itu mengalami sejarah agama yang panjang, tetapi pengaruh gerakan komunis dan sebagainya menyebabkan hari ini rakyat Cina dah tak peduli agama. Dia boleh campurkan dia ke dalam agama manapun dia boleh pi, asalkan dia ada untung, dia ada duit, dia boleh pi. Sebab tu ramai Cina-Cina yang tukang agama pi Kristian. Tetapi dalam kepercayaan kita pernah buka di surau ni Sunan Tirmizi, hadis yang Nabi sebut tentang perbalahan Rom dengan Parsi. Ayat Quran juga tentang itu, menceritakan kita orang Islam lebih cenderung kepada depa lah, ahli kitab. Maksudnya kalau depa masuk Kristian, tak masuk Islam, at least depa one step closer. At least lah. Tapi kalau dia boleh main kepada Islam tu lagi bagus kan? Lagi smart, lagi bagus lah. Baik, itu cerita dah. Tetapi Kristian yang dia perlu masuk tu sebenarnya agama tu setelah pun rosak. Dan tuan kaji lah, tuan baca lebih sikit tentang SBNR ini, spiritual but not religious ni. Saya ingat banyak dah, bukan penyakit Eropah dah. Saya ingat penyakit Malaysia boleh lah. Tak tahulah saya cakap, saya duduk Malaysia, saya kata Malaysia lah. Saya ingat saya jumpa pun ramai dah yang begitu, yang dia menafsirkan Tuhan berdasarkan pemahaman dia. Dan dia kata apa tak faham, hanya Tuhan faham aku, hanya Allah faham saya. Pakai seksi-seksi, ustaz jangan kecam saya, Allah faham saya, Allah bagi saya rezeki. Dia meletakkan Tuhan seperti mana yang dia nak, tanpa dia sedang mentuhankan diri dia sendiri. Dan penyakit itu banyak bila orang dah jemu dengan bukan sistem agama, dengan sistem orang agama. Dia bukan jemu dengan sistem agama, dia jemu dengan sistem dan peraturan orang agama itu sendiri. Awak nak jadi orang kuliah, awak kena jelas manhaj awak kelompok mana aku nak main-main nak ingat kuliah. Dah awak kelompok mana? Jadi bening. Awak tak boleh ikut ustaz ni, dia salah ni, dia tak betul. Kalau jelas kesesatan dia tak apalah. Tak apa kalau kesesatan yang jelas yang telah dicop oleh majlis fatwa memang tak apa. Ni yang label ni maksud saya ni. Maka akhirnya dia akan keliru. Ustaz ni kata kat ustaz ni paldi, ustaz ni kutuk ustaz ni buat poster muka ustaz ni. Dan tuan, akhirnya dia akan tarik gear reverse. Ni tak sudah apa. Aku duduk kawan-kawan aku lagi seronok. Aku buat MU masuk gua. Liverpool menang, Liverpool macam tu lah. Minggu tu tak gaduh pun. Tak ada bina tak ada kan. Lagu tu melawak aku. Tak ada lah sampai teruk-teruk kan. Tak ada lah sampai label-label. Masa kita mungkin kita berkawan kan? Kita duduk dalam, bahasa saya sekolah menengah biasa. Jadi berkawan, masuk universiti biasa, usia agama lah tapi biasa. Tak ada lah duduk kelompok yang mungkin itu antara faktor juga kot. Menyebabkan sini kawan ramai, kawan yang biasa, kawan yang lok-lak, kawan yang merapu, kawan yang rock, kawan yang macam-macam lah. Warok pun ada, rock pun ada. Daripada pencegah dadah sampai pengisap dadah. Kawan kita ni. Dan saya melalui dan melihat senario ni, saya ingat benda ni tak selesai ni. Kalau kita tak harmonikan benda ni, memang saya fikir susah nak harmonikan khilaf. Tapi at least kita disiplinkan khilaf itu. Yang tu saja saya faham. Susah tuan-tuan. Bukan perbalahan ni baru, perbalahan ni lama dah. Tapi at least kita ada disiplin. Dan saya ingat ketua agama negeri lah kena ambil tindakan. Atas sultan lah macam ni. Tak kot no.
kena ambil peranan. No? Ambil peranan lah ketua agama kan. Tak boleh biar lah. Dia benda ni dia makin dahsyat tuan. Saya tengok di TikTok, misalkan bergaduh depan ni, label, kutu, ambil kerak ceramah ni 12 saat, buruh kat sini, campur ustaz ni tak kata ustaz ni pun, tapi dia letak berlagu kata penguasa agama. Penguasa agama sekali orang kata pula dia ni parti politik dia, orang tak minat. Sebab tu saya kata kena ketua agama tu kan, ketua agama negeri kan, kena buat lah, ketua agama. Kalau tidak, kita akan mewarisi penyakit SBNR ini. Seingat kita dah ada sekarang, cuma tak semeriah Eropah. Eropah sekarang cukup banyak. Tetapi tuan-tuan, ini ada tetapi. Di Itali, Pop di Itali ni, bukanlah Pop, dia tak panggil Pop ada nombor satu tu kan. Pop ni dia main pada papa, baba, ayah, father. Dia panggil apa? Ketua negara adalah Kristian, dia father paling besar lah, dia ada archbishop lah, cardinal lah, saya ada kisah tu kan. Tapi antara yang besar kat Itali ni bukan Pop yang di Rom ni. Rom pun negara sendiri dah sekarang kan. Mengingatkan masyarakat Itali, senario SBNR ni sebenarnya adalah ancaman untuk Kristian dan rahmat untuk Muslim, dia kata. Sebab orang yang SBNR ni akhirnya dia akan cari Islam. Tapi tu di Eropah lah. Dia kecewa dengan Kristian, dia jadi SBNR, kemudian dia akan pergi kepada Islam. Di Eropah ni, ni versi Eropah yang tidak ada kutuk aku, yang himpun duit orang Islam ramai-ramai, boleh beli gereja tukar jadi masjid, yang anak-anak boleh memanah dalam surau, boleh main futsal dalam surau. Yang orang yang duduk di Eropah tahu, saya tak tahu, saya tak duduk di sana. Tapi pesyarah dulu banyak duduk cerita kan. Abang Fezul mungkin bila cerita nanti buat satu kuliah kan, macam mana orang Islam di Belanda, kehidupan mereka di sana macam mana kan. Saya dulu Dr. Mazli banyak suka cerita bagaimana mereka beli surau, beli gereja tukar jadi surau. Lepas tu amalan orang gereja tiap-tiap malam Jumaat dia akan buat apa dia panggil apa yang bagi makanan tu lah kan, street food, bukan street food. Dulu rajin guna istilah ni, bagi kat gelandangan ni, apa nama, saya suruh dulu rajin guna street apa dia ada dulu kat UA, dia pernah guna istilah tu ada kan, dia tak main pada. Tapi orang Kristian tu pesan pula ke komuniti Islam, kami gereja ni dah jual kat hampa dah jadi surau, tapi amalan kami tu hampa boleh sambung tak? Sambung jadi harmoni. Mungkin sebab itu di Eropah dia kecewa orang Kristian, jadi SBNR, akhirnya kenal Islam. Saya takut dekat Malaysia ni orang yang kecewa dengan sistem beragama orang agama Islam, dia akan jadi SBNR sebentar. Sebab SBNR ni saya ingat ada satu persinggahannya ni. Lepas tu dia akan pergi kepada agama lain. Saya fikir, saya takut yang tu. Memang mungkin murtad otak secara rasmi tak ramai, tapi orang yang ada SBNR itu, spiritual but not religious, dia bertuhan, dia bagi dia orang yang spiritual, dia percaya kerohanian, dia percaya ada akhirat, dia percaya ada Tuhan, dia percaya ada malaikat, tetapi dia tak percaya sistem agama, dia tak percaya peraturan agama. Bagi dia itu rekaan orang-orang agama. Maksudnya dia tak pernah jumpa kitab-kitab perbincangan tentang hukum fiqh pun dia tak percaya. Bagi dia, walaupun aku macam ni, tapi aku boleh macam mana, walaupun aku pakai tudung, walaupun aku semayang, tapi aku boleh bela anjing dalam rumah, tak ada masalah. Dia pun makhluk Allah juga. Dia mula masa tu dia akan abaikan segala fatwa-fatwa ke apa, dia akan abai-abai. Penting me, myself, aku sendiri, tak ada orang boleh sentuh aku. Seluruh manusia tak kenal aku, hanya Allah saja kenal aku, hanya Allah saja sayang aku. Betul kata-kata tu. Akhirnya semua orang boleh guna kata-kata tu. Pasal tu penting peraturan. Baik, peraturan beragama. Sambunglah bunyi dah baik. Saya nak pergi kepada Khulafa Ar-Rasyidin. Sebenarnya yang saya nak cerita pasal Kristian tadi tu sebenarnya bab depan, tapi dia terbuka tadi sikit tu. Atheist yang paling tinggi, nombor 1 China, nombor 2 Sweden, nombor 3 Republic Czech. Ni dia punya ni. Baik, saya sambung Maka bila cerita tentang sahabat ni, kata Maulana Abu Hasan Ali An-Nadwi, kerana mereka merasai itu,
Ya, sekali sini sebut kerana dunia ini mereka anggap sebagai kerajaan Allah dan mereka diangkat oleh Allah menjadi khalifahnya untuk mengurus. Dan itulah sebagai tujuan utama Allah menciptakan manusia. Maka kenapa Khulafa Ar-Rasyidin jadi macam ni? Kerana bagi mereka dunia ni Allah punya, kerajaan itu Allah yang punya. Allah bagi aku untuk urus saja khalifah. Maka rasa yang itu Allah punya menyebabkan dia akan menguruskan kerajaannya sebaik mungkin. Begitu juga dalam lapangan peribadi pun, bila kita rasa tangan kita ni Allah punya, kita akan gunakan tangan ini sebaik boleh. Mata kita ni Allah punya, kita akan gunakan mata ni sebaik yang boleh. Begitu juga di peringkat kerajaan, bila mana dia perasakan, dan sepatutnya rasa begitu pun, kerajaan ini Allah punya, bukan aku punya. Kalau dia rasa dia punya, jadi lagu tu lah yang sampai ratus ribu, ratus juta masuk, kan? Ini tak habis lagi bicara ni. Lagi 2 orang ni. Selesai dah kot tuan-tuan. Saya ingat. Tapi sekarang ni satu benda lagi orang Malaysia ni, Diego Garcia pula. Serido ni. Tuan-tuan follow saya? Tak follow. Bini saya ada, abang saya, kena tengok pada pagi tadi. Buka, saya tak minat. Lalu ni saya tak minat benda macam tu. Banyak juga benda nak fikir tuan. Ni kita kat depan cari muka orang ni sama macam muka orang ni. Aku duk kata dah. Panjang lah tuan. Orang Malaysia ni pun banyak masa kita ni. Kawan saya 2, 3, 4 orang mesej, kena tengok kat page ni. Ni pendedahan terbaru ni. Saya tak ambil mana pendedahan ni. Dia tunjukkan sesuatu video. Saya ingat satu figure mana-mana ke, Tun Dr. Mahathir ke mana ke, rupanya budak mana tak tahu buat video. Aku tahu ada kat mana pesawat ni. Lagu tu pula dah. Yang tu jadi dalil pula dah. Duk bincang masa tu. Keluarga MH370 ni dah kata dah, bukan dia pak saya, bukan muka macam ni. Tak, memang pak hang. Dah jadi macam tu. Betul ada satu orang tadi tegur di Facebook, public figure juga. Apa yang duk bincang pasal bank tu. Dia tegur dekat page dia, orang bakal hantam dia. Kata dia hang ni terus kalut lah bab-bab ni, hang fokus bagi hang sudah lah. Saya bukan kena ni. Ya. Bukan apa, kita kadang kita sedih dengan orang kita ni sampai dia tak tahu nak channel ke mana ni. Mana ada ruang kontroversi, mana ada ruang yang kita boleh cakap, kita akan bercakap. Tak kata kat orang lah. Benda ni memang sonok. Saya dalam rumah saya sendiri. Orang puan saya pun kata, abang kena buka tengok abang ni, Diego Garcia ni memang betul muka lagu. Saya kata, hang nak kisah kot. Kan saya kata kat orang ni, dalam rumah saya sendiri pun. Dia jadi minat. Dia rasa macam benda ni puzzle. Mungkin kita kena kaji satu malam. Kita buat satu di surau-surau ni, panggil ustaz 5-6 ramai, kita buat forum tertutup, terbuka ni. Pasal apa orang Islam sekarang jadi lagu tu? Adakah dia banyak masa kosong lah? Ataupun dia tak tahu prioriti dia yang mana ke? Ataupun dia tak tahu nak salah ke mana ke? Ada ruang untuk itu, dia akan masuk. Ruang konspirasi, ruang untuk macam tu. Dulu dah ada siapa minum ayam Besari jadi Kristian ni, ingat tak tu? Pakat takut habis ni. Saya apa sekali takut. Mudah sangat lah tuan-tuan minum jadi Kristian. Lepas tu satu lagi penyakit hari ni, penyakit rawatan Islam ni. Penyakit tu ni, selepas almarhum Ustaz Arundin tak ada, rawatan Islam ni jadi tak ada disiplin, jadi mewah. Semua orang bakal boleh jadi, semua orang bakal boleh buka page, semua orang bakal boleh buat live, semua orang bakal boleh cakap macam-macam. Dia tak ada disiplin. Saya nak komen tak boleh, saya tak duduk dalam bidang tu. Tapi sebagai orang awam, saya nampak selepas almarhum tak ada, Tuan Guru Ustaz Arundin tak ada, dia jadi macam mewah sangat. Dia tak ada disiplin. Dia mungkin tidak ada satu figure yang kita boleh berpegang pada dia, yang boleh menegur, yang boleh macam tu. Dan saya ingat dalam ruang agama ni pun begitu ni. Hari ni ada ruang ni macam-macam. Dan penyakit ini juga memang tak lari dengan SBNR saya kata tadi tu. Ya, spiritual but not religious tu. Dia hang siapa nak tegur? Yalah hang mungkin ustaz, tapi bukan semua hantar. Saya bukan tahap ustaz, tak apa, kadang mufti tegur pun tak ada. Malih fatwa tegur pun, malih fatwa pun tak betul. Kalau macam tu tuan, tak ada orang betul. Ya tak? Tak ada orang betul. Itu mungkin ini fitnah agama akhir zaman ni, saya ingat. Saya punya video pun nanti akan ada orang komen, dan kita kena terima benda tu. Kita kena terima benda tu. Tekan ada orang setuju dengan kita. Jadi siapa yang betul? Tak ada lah ni. Sampai orang dah pakai kata putus dah. Quran, hadis, ijma', qiyas. Dia ulah cara dia balik. Dia adalah kaedah dia nak ulah. Nak pusing.
Sebab tu saya ingat orang ni mungkin mula menjauhi agama, dia rasa macam bila kau masuk agama, bukan masuk agama, masuk dunia kelompok agama ni jadi serabut sangat. Dia keluar tarik gear reverse, dia rasa macam seronok life dia. Sedangkan kehidupan yang lebih tenang sebenarnya kehidupan beragama, bukan kehidupan yang di luar agama. Itu yang kita hilang. Saya tak tahu kita hilang apa. Kita boleh buat satu buku lagi. Apa yang Islam ni hilang? Apa yang orang Islam ni hilang? Dulu kita hilang wira, kita angkat siapa pun. Sekarang ni kita hilang apa? Saya nak abang tak tahu. Hilang apa tuan? Kehilangan yang hilang, tak tahu hilang apa. Tapi saya yakin kita ada benda yang kita hilang. Sebab tu kita jadi macam mana kita sekarang. Boleh lagi kan tuan sambung kan? Boleh lagi kan? Boleh sambung lagi kan? Boleh kan? Ya, saya bawa main ni, saya nak bawa satu kisah ni dalam ni. Yang nak kata hebatnya sahabat ni, suka sebab Ibnu Katsir, Maulana Abu Hasan kata, tak ada satu zaman pun lebih hebat daripada Khulafa' Ar-Rasyidin. Kita dah cerita bulan lepas, saya nak cerita lagi. Berganti-ganti pemerintah Islam, macam mana hebat pun ada isu dia. Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi, gubernur yang jahat, tetapi dia ada sumbangan kepada Islam. Tak ada orang nafi dia. Khalifah Abbasiyah, Khalifah Umayyah misalnya, zaman dia pun ni zaman salaf peringkat awal itu. Kemudian zaman dia pun ramai ulama tabi'in yang besar-besar. Tetapi tak boleh kita nafikan zaman dia pun banyak juga berlaku pembantaian, pembunuhan ulama. Hajjaj zaman Umayyah lah. Pembunuhan cucu Nabi. Kemudian zaman Abbasiyah juga, walaupun kita mengaku kehebatan Baitul Hikmah, kehebatan Baghdad, kemasyhuran agama, kemasyhuran ilmu, tetapi kita kena nafikan zaman itu juga berlaku pembantaian dan penyiksaan kepada ulama. Semua ramai. Zaman Ma'mun misalnya ramai. Zaman raja yang terlalu kaya, ada ramai perempuan simpanan Uthmaniyah, meskipun dia empayar dunia, tapi dia ada krisis itu juga. Dan sehebat mana pun raja itu di sudut A, di sudut putih, dia ada sudut hitam dia. Begitu juga pemimpin Islam. Kita dah cerita pasal Jamal Abdul Nasir, jadi hero Arab, sampai diangkat dia sebagai hero Arab. Tapi dia juga buat kesalahan. Dia bunuh Syekh Kutub, sukung gantung. Berapa ramai ikhwan kena bunuh tahun 66. Tahun 61 ditukar silibus Universiti Al-Azhar. Siapa boleh nafi benda tu? Tetapi dia memang banyak sumbangan kepada Islam. Dia perang dengan Israel. Dan kita tak boleh nafi Hosni Mubarak juga antara orang yang bawa jet lawan Israel dulunya sebelum jadi menteri. Hosni Mubarak jahat tu. Begitu juga Bashar Assad, Hafiz Assad. Bashar Assad, ada keburukan dia, dia ada sumbangan kebaikan dia. Gaddafi, Saddam Hussein, yang dulu naik dengan megahnya dia pergi serang Iran, ada jasa dia kepada Ahlussunnah wal Jamaah. Tetapi dia juga berpakat dengan Amerika. Dan bila dia serang Kuwait, kemudian dia membantu Islam, dia majukan ekonomi Iran. Semua ni dalam buku saya 14 bulan ni baru keluar kilang Islam Muslim Krisis. Ada krisis juga buku tu bos. Kilang terlupa cetak, lambat sikit, tak apalah, 14 bulan baru saya post dekat Shopee. Tapi yang order awal tu, saya ingat yang tu saya boleh release dulu. Saya cerita yang tu, bagaimana Islam ni pemimpin dia semua ada dua side, kecuali Rasulullah lah, dan kecuali 4 sahabat ini. Jadi kita tolak Rasulullah tentu je maksum, mulia, manusia terbaik. Tapi kalau manusia ni biasa ni, selain Rasul ni, 4 ini the best, yang tidak ada kanan kiri dia jelas manhaj dia. Dan nak bagi tahu tuan-tuan, zaman Khulafa' Ar-Rasyidin itu bukan saja mereka berjaya, tetapi bukan kerana sebab mereka, tapi sebab masyarakat yang terdidik oleh pendidikan Rasulullah. Saya bawa satu kisah 840, saya kena bawa tu kisah ni. Buku ni tuan-tuan, Sejarah Peradaban Eropah, terbitan Emeritus Publication. Dia banyak pengantar daripada UPSI, Jabatan Sejarah UPSI. Sangat menarik. Saya beli di Shopee ya. Sejarah Peradaban Eropah dari zaman pertengahan hingga zaman moden. Saya tak boleh cerita banyak lah, tapi dalam ni saya baca habis dah. Sebut tentang peranan wanita dalam zaman Kristian. Zaman Kristian dapat pengaruh Islam, mereka menghancurkan patung. Dulu Kristian okey, lepas tu kan Nisia, mereka cipta macam-macam. Lepas tu mereka buat Trinity apa semua tu. Lepas tu mereka buat New Testament, tukar ayat ni, kemudian jadikan Kristian itu agama nasional, kan?
Dia bukan agama yang universal, jadi agama kebangsaan. Sebab nak tarik pengaruh. Lama kelamaan dia mula nak tarik orang-orang pagan. Maka dia pergi sembah berhala. Dia buat patung Mary, patung Jesus, patung Holy Ghost, semua tu. Nah, lepas tu bila kurun ke-14 kesan kemasukan Islam, bila yang ni juga Maulana sebut. Saya akan cerita nanti bulan depan kot. Maulana sebut juga bab ni. Yang mana kan ada hadis Nabi larang banyak tamasil. Tamasil ni timsal, ukiran, gambar yang merupa. Dia beza dengan taswir, beza dengan surah gambar juga. Tapi tamasil ni satu bab yang lain. Saya akan cerita bulan depan itu. Pengaruh itu menyebabkan Kristian menghancurkan patung-patung mereka. Sebahagian lah. Sebahagian lagi ada lagi. Katolik tak percaya patung. Katolik. Yang tu bulan depan. Tapi buku ni menarik kalau tuan nak beli baca lah. Baik. Saya nak cerita tu. Generasi sahabat yang bagaimana, satu kisah ni menarik. Qasas 94 saya ingat saya dulu. 94. Cerita ni menarik. Cerita saja, tapi ni ada hadis dalam Sunan Tirmizi. Tapi Imam Zahabi nukilkan kisah ni dalam Syiar Alamun Nubala jilid yang pertama dalam qasas 94. Saya pinjam saya nak habiskan masa ni untuk ceritakan cerita ni sebagai saya nak bagi satu signal kat tuan-tuan yang Maulana Abu Hasan kata yang terbaik sangat ni pasal apa? Memanglah Allah puji, Rasulullah puji. Kita dah bawa beberapa contoh tentang Sayyidina Abu Bakar bulan lepas, Sayyidina Umar bulan lepas. Kita dah cerita beberapa contoh akhlak depa. Hari ni saya nak bawa contoh akhlak rakyat pula. Yang kata terbaik sangat, saya ingat satu kisah ni menarik. Saya nak simpulkan dalam satu kisah dan tuan-tuan cuba fikir. Lagu ni rakyat dia, macam mana dia tak terbaik sampai tahap lagu ni. Tuan-tuan tengok nah. Saya minta izin saya baca nah. Ni hadis. Dalam Sunan Tirmizi. Tapi Ibn Katsir nukilkan hadis ni dalam bentuk kisah. Dia sebut sanad yang panjang lah daripada Abi Ya'la, Zuhair Ismail bin Umar, ada Yunus bin Ibn Abi Ishaq. Panjang lah saya tak sebutlah nama-nama perawi tu. Kita cuma ambil kisah je kan. Daripada Muhammad Ibrahim bin Muhammad. Ibrahim ni cucu Sa'ad bin Abi Waqqas. Ibrahim bin Muhammad bin Sa'ad. Ibrahim ni cucu dia. Muhammad bin Sa'ad. Muhammad ni anak Sa'ad bin Abi Waqqas. Anak Sa'ad bin Abi Waqqas ada 3 orang lelaki. Seorang Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas. Umar ni lah yang jadi warrior, panglima kerajaan Bani Umayyah. Dia lah yang ditugaskan untuk pitahan Sayyidina Husain. Tapi di pitahan dia cakap elok, wahai cucu Rasulullah, jangan sampai saya kena perang dengan tuan, saya tak mau. Seorang lagi yang sama level dengan dia, apa nama ni, Ubaidillah bin Ziyad kan, Ibn Ziyad, Ubaidillah bin Ziyad seorang lagi kan. Yang tu dia memang nak tender, nak projek, maka dia jilat betul-betul khalifah. Dia yang pergi buat tahanan dekat Sayyidina Husain. Tapi Umar bin Sa'ad dia tak mau. Baik, anak sampai bin Waqqas. Tapi yang ni Muhammad riwayat daripada ayah dia. Cerita ni berlaku zaman Sayyidina Umar. Rasulullah dah tak ada dah, zaman Khulafa' Ar-Rasyidin lah. Baik, saya nak tutup dengan kisah ni. Sa'ad bin Waqqas cerita, marartu bi Utsman fil masjid fasallamtu alaihi famala'a ainihi minni summa lam yarudda alayya salam. Sampai Abi Waqqas cerita kat anak dia Muhammad ni, dulu masa zaman Khalifah Umar, satu petang tu Pak lalu melewati masjid Nabi, nampak Sayyidina Utsman masa tu tak ada apa lagi lah kan. Dia duduk betul-betul di koridor masjid ni saya tambah lah, tapi nak abang tu duduk di luar. Dia duduk betul-betul di koridor masjid, Pak lintas dia. Adat kata memang nampak. Dia duduk koridor, Pak lalu betul-betul depan dia. Adat kata berketuh bau. Lepas tu Pak tegur, Assalamualaikum Utsman. Aku bagi salam kat dia. Famala ainihi mini, dan matanya memenuhi aku. Maksudnya tengok. Memang mata dia duduk tengok aku. Saat cerita. Summa lam yarudda alayya salam. Tapi dia tak jawab salam aku. Bukan ada pasal apa pun, tak bergaduh apa pun, tapi pasal apa tiba-tiba dia tak jawab salam aku. Dia tengok aku burung lah, dia kata dia tak nampak. Ibarat macam tu ni. Sambil Waqqas lalu, Sayyidina Utsman duduk depan masjid, duduk tengok betul-betul mata dia kata, mata dia penuh. Kalau tuan-tuan terjemah literal, dia kata mata dia
penuh tengok aku. Mata dia penuh dengan aku. Tu dia kata famala'a ainihi minni. Mata dia penuh dengan aku. Maksudnya dia memang nampak aku jelas, depan dia tak jauh. Aku bagi salam, dia tak jawab. Dia boleh buat tak tahu. Maka fa'ataitu Umar, aku terus pergi jumpa Sayyidina Umar. Aku tak singgah balik, aku terus pergi jumpa Sayyidina Umar. Ni kata umat zaman dulu ni, rakyat depa ni. Faqultu ya Amirul Mukminin, hal hadatha fil Islam syai'un? Wahai Khalifah Amirul Mukminin, adakah ada ajaran baru dalam Islam? Adakah telah berlaku sesuatu yang baru dalam Islam ni? Adakah turun apa-apa yang baru yang aku tak tahu? Kata lagu tu, adakah Islam telah berubah? Saya nak terjemah dalam bahasa yang hal hadatsa fil Islam syai'un ni. Bahasa hadis ni, berita boleh, benda yang baru betul ni. Muhdatsatun ni benda baru. Adakah ada benda yang berlaku dalam Islam? Ataupun adakah benda-benda baru berlaku dalam Islam? Ataupun ada berubah apa-apa kat Islam ni yang aku tak tahu sehari dua ni? Tanya lagu tu. Terkejut Umar. Qala, kata Umar, wa ma dzaka? Apa maksud hang ni? Apa yang berubah? Aku tak tahu apa pun. Qultu, maka aku cerita kat Umar. Khalifah ni tuan, pihabak kat Perdana Menteri tu. Inni maratu bi Uthman anafa fasallamtu falam yarudda alayya. Aku lalu tadi jumpa Sayyidina Uthman, aku bagi salam, dia tak munyut. Tuan-tuan, kerana tak jawab salam, pihabak kat Perdana Menteri tu. Kita lah Perdana Menteri balas sampai berapa bilion, dah terbukti 9 hakim. Sebut dulu ni kat dalam surau ni tak apa. Pun kita kata tak apalah, dia buat baik kat kita. Tak ada orang nafi dia buat baik. Mak saya pun kata dia memang baik. Saya sendiri pun kalau boleh kata baik, saya memang kata dia baik. Tapi dah kesalahan tetap kesalahan, kan? Tak salah kita tu kata hakim ni makan rasuah lah, hakim ni jahat lah. Institusi kehakiman negara telah rosak lah, mahkamah dunia tak sempurna, pergi mahkamah akhirat dah. Tak sebab mahkamah dunia kalau macam tu, tentulah mahkamah akhirat sempurna. Tapi jangan memberi gambaran begitu. Bukan cerita seorang hakim, 9 hakim itu ya. Seorang mahkamah biasa, mahkamah rayuan 3 orang, 4 mahkamah persekutuan 5, 3, 1, 9 lah. 9 orang sebelah seorang, tak ada seorang pun kata tak ada kes. Cukup lah. Tapi dia memang baik, cukup lah. Saya pegang lagu tu ya. Kadang-kadang bukan orang gembira sebab dia tertangkap, orang gembira sebab keadilan tertegak. Saya sendiri tak gembira dia kena, sebab bagi saya dia baik. Saya kena mengaku saya suka dia. Datuk Seri Najib abang terus nak sembunyi apa kan. Antara dia dengan Zahid, saya rasa Najib baik banyak lagi. Tapi kalau terbukti jenayah dia, tak apalah, kita akor. Kita di bawah undang-undang. Cukup. Tak perlu kita nak bawa satu orang kata apa? Macam mana? Sentimen kan. Duk main ayat sentimen. Tak apalah mahkamah dunia ni. Tak payahlah macam tu. Dia akan create benda yang tak elok kat negara ni. Itu cerita bilion tu. Ni cerita ni tak bagi salam, tak munyuk salam lah. Report Khalifah tu report Khalifah tak jawab salam lah. Nak habang kata sampai tokoh tu bukan dia dengki kat kawan dia dah. Cuma dia heran, kok aku ada salah. Pasal apa ni? Sampai tokoh tu, tuan-tuan. Ini kita mencegah kemungkaran ni, ataupun membawa kebaikan umat ni. Bukan kata mencegah kemungkaran, menyuruh kepada kebaikan, menjaga umat ini sampai tahap tak munyuk salam pun aku report Khalifah. Sampai tahap tu. Sekarang ni orang tak peduli tebang hutan ke, buta nak botak ke, apa ke, tak apa. Bukanlah tak apa, jadi macam kita rasa macam bukan urusan kita dan sebagainya kan. Itu yang kita jadi macam kita sekarang ni. Lepas 50 cepat lagi. Yang seronok tuan-tuan, lepas dia abang kat Umar tak kata, hai, zaman aku ni khalifah, zaman Umar pula tuan-tuan, Islam merintah Parsi dengan Rom. Bukan perintah Madinah saja. Punya banyak wilayah Sayyidina Umar nak tengok. Tiba-tiba hamil report kat aku, okay, salam saja. Dia dah, kalau ikut logik lah, aku nombor 1 kan. Nak jaga tu apa nama ni, bekas Rom, apa nama ni, Damsyik apa semua tu lah ni, Syria ni, apa nama ni, situ semua bekas-bekas tempat orang kaya tu. Wilayah Parsi lagi banyak, oleh-oleh baru Islam pening kepala nak fikir ni. Mesir lagi
Afrika. Tiba-tiba Hamir report kat aku, kecil lagu ni. Seolah-olah nak kata lagu tu lah kot. Tapi Umar tak kata begitu. Apa Umar buat? Fa arsala Umar ila Uthman. Sayyidina Umar terus hantar pegawai pergi jumpa Sayyidina Uthman. Sampai tahap tu. Ni main report kes tak jawab salam ya. Tak tunggu lama, terus hantar pegawai pergi. Kita jangan kata zaman tu boleh ustaz, zaman tu depa tak terang mana, zaman tu kecil apa bang? Parsi, Rom, Afrika semua bawah Madinah. Kita nak banding apa? Kita nak kata apa? Apa depa zaman tu? Tak. Lagi besar pada kita. Tapi kita pun janganlah sampai tahap tak jawab salam kita pergi abang kat WB so. Susah juga saya ambil literal macam tu kan. Tapi nak abang kata pemimpin ni zaman tu dia tak sia-siakan walaupun sekecil-kecil kesalahan yang dianggap kesalahan lah. Dia akan hantar siasat. Ya? Maka dia hantar utusan pergi jumpa Uthman dan kata Sa'ad bin Abi Waqqas fa'atahu, aku pun pergi sekali. Ya? Maka terus utusan ni kata ma yamna'uka an takuna raddatta ala akhika salam. Maka pegawai dia kata, apakah yang menghalang kau wahai Uthman daripada jawab salam sahabat kau, saudara kau? Terkejut sana Uthman yang duduk kat masjid tadi ni. Ma fa'altu. Uthman kata, aku tak buat lagu tu lah. Mana ada? Tu dia tuan. Sa'ad bin Waqqas kata, sudah. Aku lalu betul-betul sebelah lah tadi ni. Uthman kata, tak ada lah. Takkan kena buat lagu tu, aku kena bergaduh pengahang pun. Ni saya tambah lah, tapi nak abang kata lagu tu ni. Qultu bala. Aku kata, tak, memang betul. Takkan aku nak fitnah. Bukan musim pilihan raya apa ni. Tak ada memang betul. Aku lalu sebelah. Tuan-tuan, kes ni saja. Tuan-tuan tahu apa dia lepas tu? Hatta halafah wa halaftu. Uthman sumpah. Angkat sumpah tu kan. Bukan cerita Altan Tuya ke cerita apa. Dia cerita ni tak jawab salam. Angkat sumpah tu kan. Tengok, sambil kata aku pun tak biar. Aku pun angkat sumpah lah. Pasal sekejap lagi kalau takut dia sumpah, aku tak sumpah, kata aku mohong pula. Dua-dua sumpah. Tuan-tuan, ni kes tak munyuk salam kan ni. Tengok. Tengok apa jadi sekejap lagi. Elok dia sumpah, aku pun sumpah. Summa innahu zakara faqala bala. Duk sat Allah ilhamkan dekat dia kot Sayyidina Uthman. Tiba-tiba dia macam sat. Gitu. Tadi ke? Bulas Sayyidina Uthman. Ya. Bala fastaghfirullah wa atubu ilaihi. Betul. Astaghfirullahalazim. Jadi kita betul-betul sungguh-sungguh. Kalau tadi tu Uthman kata, innaka marata bi ana fa wa ana uhaddithu nafsi bi kalimatin sami'tuha min Rasulillah. La wallah ma dzakartuha qattun illa yaghsha basari wa qalbi ghashawa. Kata Uthman, tadi kalau hang kata tadi, masa tu aku tengah duk mengulang hadis. Duk seorang-seorang ni aku duk mengulang, ingat balik. Nabi biasa ajak kita satu doa. Lepas tu aku tak ingat doa tu sampai habis. Aku duk ulang astagfirullahalazim subhanallah macam tulah, duk ingat balik. Cuba duk ingat balik doa tu. Jadi masa tu dia kata Sayyidina Uthman, la wallah ma dzakartuha qattun illa yaghsha basari wa qalbi ghashawa. Masa tu mata aku pun nampak lagu tengok orang, padahal ni otak aku kelai dah. Aku dah ingat balik mas peristiwa dengan Nabi tu. Doa tu macam mana tak tahu ni. Ada ni dia kata. Walaupun hang nampak mata aku lagu tengok hang. Kita pun lagu tu tuan-tuan kan. Nampak lagu tengok tapi mata otak kelain. Jadi mungkin masa tu kot hang lalu. Selesailah sebenarnya ni. Maka dia pun istighfar minta ampun ke Allah balik. Tapi ni bukan sumpah laknat, bukan ni, bukan muhabalah apa ni, sumpah yang wallahi memang macam tu. Dia bukan sumpah yang muhabalah ni. Kalau aku tipu Allah laknat aku, keluarga aku, bukan. Ini sumpah yang wallahi itu saja, yang sumpah memang aku ni macam tu kan. Dan kita sebenarnya tak digalakkan untuk cakap apa-apa sumpah tak boleh. Tak digalakkan. Melainkan jadi budaya macam orang Arab, dia memang sikit-sikit wallahi. Melainkan kita nak streskan benda tu tak apalah. Tapi saya ingat tak digalakkan. Baik, sambungan kita sampai kepala aku jadi jam, bukan jadi jam, ingat kod lain 5 minit kena.
Sibuk sampai aku tak perasan. Walaupun hang lalu, walaupun hang nampak lagu aku tengok hang, tapi mata aku, walaupun tengok hang, hatiku ke lain. Jadi aku minta maaf lah, aku yang silap. Selesai lah. Maka kata Sa'd bin Waqqas, fa ana unabbi'uka biha. Kalau macam tu tak apalah. Sebenarnya doa yang hang lupa tu aku ingat. Dan jadi baik tuan-tuan. Tuan-tuan nak tahu doa tu alang-alang tu, satu habislah. Sebenarnya bukan hang lupa, tapi Nabi habaq tak ada habis. Nabi balik. Aku seorang yang turut Nabi masa tu. Lepas tu hang tak ingat. Tu cerita dia. Kata Sa'd bin Waqqas, anna Rasulullah SAW zakara lana awalan da'watan. Awwala da'watan. Ya. Nabi cerita kat kita tentang satu doa. Baru dah bang Nabi kata doa ni mustajab. Nabi tak dan cerita habis. Summa ja'ahu a'rabiyyun fashaghalahu. Nabi cerita tak ada habis, tiba-tiba mai satu orang Arab Badui, mai dia buat kalut apa tahu, Nabi pun fashaghalahu, Nabi disibukkan oleh Nabi sibuk dengan dia. Ataupun kalau fashughilahu, Nabi disibukkan oleh dia. Ataupun fashaghalah, Nabi sibuk uruskan dia. Nabi sibuk dengan dia ni. Bila dia mai tanya apa macam-macam lah, mai potong-potong terus tanya ni, ada orang ni gitu. Kita duk sembang bab lain, dia mai tumpang terus dia potong jadi jalan cerita dia. Kita nak kena dengar dia seorang pula dah. Ramai orang macam ni tuan-tuan. Kita nak kena dengar dia baru mai. Kan? Kita jadi tergantung dah. Ni perangai apa ni? Perangai orang Badui. Dia memang tak peduli. Padahal Nabi duk ajak doa, tapi Nabi raih pasal Nabi tahu orang Badui ni memang perangai lagu tu. Nabi raih, Nabi tak kata hang potong cakap aku, tak tahu aku siapa, aku Nabi ni. Tak, Nabi ada layan dia. Nabi layan dia tuan-tuan sampai Nabi lupa hak tadi tu. Tak habis tu. Habis layan dia selesai semua, tak tahu apa hajat dia. Dia pun balik, summa qama Rasulullah. Nabi pun bangun. Dan Nabi pun berlalu. Tuan-tuan boleh bayang, punya lama layan Arabi ni, Badui ni, layan apa tak tahu, 3 minit lagi. Fattaba'tuhu, maka aku pun terbinga-binga. Sahabat-sahabat lain pun terbinga. Nak tanya segan. Maka aku pun bangkit, fattaba'tu, aku ikut Nabi. Tapi nak tanya segan, macam mana aku nak bagi Nabi ingat ni? Falamma ashqaftu ayyasbaqini ila aku ikut dia sampai Nabi jalan ke arah rumah Nabi dah. Darabtu biqadami ardi, aku macam mana? Dariba ni pukul aku jalan bagi nampak lagu kuat sikit, lagu derah, lagu bagi dengar, lagu bagi Nabi perasan. Tu bahasa mudah. Nabi jalan depan, aku ikut belakang. Nabi nak ke arah balik dah ni, maka aku melangkah bagi kuat sikit. Tak tahulah lagu mana, tapi nak bagi Nabi perasan aku dah belakang. Faltafata ilayya, maka Nabi pun perasan, Nabi beralih tengok. Nabi kata Abu Isa, Nabi perasan, Nabi kata Abu Isa. Faqultu na'am ya Rasulullah. Nabi perasan, Nabi kata, Abu Isa enggak? Sa'd bin Waqqas lah. Ya saya. Famah, siapa? Faqultu la wallah, dak saya. Siapa Nabi kata siapa? Dak macam ni. Tadi innaka dzakarta lana awalan da'watin thumma ja'a hadza a'rabi faqala na'am. Okey. Tadi Nabi ada cerita kat kami pasal satu doa ni. Nabi kata mujarab. Lepas tu kan tadi ada orang Arab Badui mai. Tu Nabi tak dan habis. Jadi saya nak tanya lah. Tu akhlak tu. Maka Nabi kata na'am. Ya. Nabi tak kata ni kalut tunggu esok lah. Tak. Nabi kata ya betul. Maka Nabi pun Nabi kata doa itu doa Zi An-Nun. Zi Nun ni siapa? Doa Nabi Yunus lah. Zunun Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Doa itulah surah Al-Anbiya ayat 87 tu. Kata Nabi, fa innaha lam yad'u biha muslimun rabbahu fi syai'in qattun illa istijabu lahu. Nabi kata doa ni tak dibaca oleh setiap seorang Islam pun melainkan apa hajat dia Allah akan kabulkan. Nabi kata, tapi dengan penuh keyakinan lah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Saya tuan-tuan, secara jujur dan peribadinya di surau ni, saya pernah merasakan ni kehebatan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tuan-tuan, saya secara peribadi saya pernah rasa yang kata hebatnya ayat ni. Dan kita akan rasakan bila kita tengah susah betul, kita berharap betul, kita baca dengan sungguh-sungguh pengharapan dan keyakinan, kita akan rasa.
La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kata Nabi, tak ada seorang Islam pun yang dia baca dengan penuh pengharapan yang mana melainkan Allah akan kabulkan apa yang dia nak. Akhrajahu Tirmizi min tariq al-Firyabi an Yunus. Dan hadis ini dikeluarkan oleh Imam Tirmizi dalam Sunan Tirmizi. Tapi seingat saya Sunan Ahmad, dalam Musnad Ahmad juga ada. Dalam Musnad Ahmad juga ada. Dalam Sunan Tirmizi juga ada dalam bab doa. Dalam bab bab da'watun dhinunun, dalam bab doa Nabi Yunus, dalam Sunan Tirmizi. Jadi kita boleh ambil dua pengajaran lah secara lebih seminit ni. Yang pertama doa tadi tu, yang kedua begitulah akhlak depa sampai tera-tera tu. Sampai tahap tu. Jadi tuan-tuan bayangkan kalau rakyat sampai tera tu punya jaga, tak jawab salam pun report kat pemerintah, dan pemerintah hantar pegawai main siasat. Saya ingat itu antara kunci kejayaan depa. Pemimpin yang bertakwa dan rakyat yang bertakwa. Takwa sajalah kunci kemakmuran, kejayaan sesebuah negara. Dan bila dapat kejayaan dan kemakmuran, bila ada takwa, baldatun tayyibatun wa rabbul ghafur, dia dapat keampunan Allah, negeri yang baik, akan turun rezeki, akan keluar rezeki. Itu keyakinan kita. Bila kita jaga agama ini, Allah akan jaga rezeki kita. 30 saat saya nak habis dengan ayat ni. Saya tak mau tergantung sangat. Saya tak mau nampak tergantung. Kenapa sebahagian negara dilihat maju? Ini saya ambil satu petikan seorang Indonesia, pemikir, saya ingat saya, doktor kot. Petikan dia. Saya ingat saya pernah dengar dia kata macam tu. Saya nampak tu bukan petikan saya. Lebih kurang macam ni lah dia kata. Kenapa negara-negara semisal Singapura hebat? Negara semisal Israel hebat. Dia disebut beberapa negara yang lain macam China, kenapa hebat? Taiwan hebat, disebut. Ada kan speech tu kan disebut. Saya tak ingat saya tengok di mana, tapi dia sebut. Kenapa negara ni hebat? Dia kata kerana negara ini dia ada negara yang dia takut. Singapura sentiasa takut dekat kita, komuniti Nusantara Islam ni. Taiwan takut dekat China. China takut kat Amerika. Israel takut kat orang Islam Arab keliling ni. Oleh kerana mereka sentiasa ada rasa takut, maka mereka sentiasa nak majukan diri mereka. Jadi sifat takut kepada jiran ni, ke negara-negara lain ni bagus untuk mereka maju. Dan dia kata, kenapa kita tak maju? Dia kata, kerana kita bukan setakat tak takut dengan jiran, dekat Allah pun kita tak takut. Dekat Allah pun kita tak takut, pasal tu kita tak maju. Menusuk juga ayat tu. Wallahu ta'ala alam. Tuan-tuan, bulan depan panjang umur kita sambung untuk pergi kepada bab yang Kristian tu. Bab yang Kristian tu menarik juga perbincangan tentang Kristian. Wallahu ta'ala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma razuqna fahman nabiyyin wa fadal mursalin wal malaikatil muqarrabin wahdina fi hidayatil arifin bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.